Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini sesi PDPR kita akan diteruskan dengan bidang pembelajaran 3, teknik mengukur parameter kesihatan badan. Okay. Dan kita masuk ke standard kandungan 3.3 di bawah bidang pembelajaran 3. Standard kandungan dia ada 4 semua sekali, 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4. Jadi 3.1 dan 3.2 kita dah pun cover baru ni, iaitu 3.1 ialah teknik pengukuran suhu badan. 3.2 teknik pengukuran denyutan nadi kadar denyutan nadi. Okey, jadi suhu sudah, denyutan nadi sudah. Sekarang kita akan masuk ke tekanan darah. Baik, kalau boleh mute dulu nak tanya baru unmute. Okey. Jadi untuk tajuk kali ini kita masuk ke standard kandungan 3.3 iaitu tekanan darah. Baik, dalam tajuk ini yang pertama sekali kita kena tahulah apa alat yang kita gunakan untuk mengukur tekanan darah. Siapa tahu nama alat ni? Nama alat. Okey, cepat. Siapa tahu nama alat? Biasa tengok ada alat ni. Boleh unmute? Biasa. Okay, biasa. Mau tengok tapi nama dia apa? Sphygmomanometer. Sphygmomanometer digital. Berbelik-belik nak sebut kan? Okay, sphygmomanometer. Nama pendek dia sphygmo je lah kita sebut. Okay, kalau kita dekat rumah kita panggil alat tekanan darah je lah. Tapi nama penuh dia tu kena tahu. Sebab bila keluar exam, awak kena tahulah nama alat. Kalau ukur suhu, alat dia apa? Ukur suhu. Termometer. Ya, termometer. Ukur denyutan nadi. Ada alat tak ukur denyutan nadi? Tak ada. Tak ada. Kita boleh ukur dengan tangan je kan? Tapi biasa kalau doktor guna alat apa tu? Dia nak dengar, dia tok kat telinga, dia tok kat dada kita. Stetoskop. Ya, pandai. Stetoskop. Okay. Jadi patutnya kita dah tahu ada dua alat tu lah. Termometer masa satu memang guna dah termometer ukur suhu. Kemudian stetoskop untuk ukur denyutan nadi ataupun tekanan. Apa benda tu? Benda apa bunyi lah? Okey, stetoskop untuk dengar degupan jantung ataupun denyutan nadi kita lah. Tapi sebenarnya mudah je denyutan nadi, tak perlu pakai alat pun, boleh ukur dengan tangan kita. Kita boleh kesan dengan tangan, cuma kena ingat dekat ibu jari ada nadi, jadi jangan gunakan ibu jari. Gunakan jari telunjuk dan jari tengah ni, okay, dua jari. Okay, kita gunakan jari tengah dan jari telunjuk sama ada di poin-poin nadi yang kita belajar dah masa tajuk hari tu. Sama ada di bawah ni dekat leher kita ni, dekat pergelangan tangan dan beberapa poin lagi lah, ada banyak poin. Okey, alat mengukur tekanan darah. Okey, sebelum kita tengok alat, kita kena tahu dulu apa itu tekanan darah. Okey, tekanan darah adalah tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding salur darah semasa peredaran darah. Okay, bila darah tu lalu ke salur darah, ada tekanan. Jadi tekanan itulah yang dipanggil tekanan darah. Okey, ia boleh diukur menggunakan sphygmomanometer. Ejaan kena betul sphygmomanometer. Okey. Unit untuk mengukur tekanan darah ialah milimeter mercury dan simbolnya ialah mmHg. Hg ni merkuri, mm ni milimeter. Ini prefix. Masa tingkatan 1 awak belajar dah imbuhan ni. Milimeter. Mili nilai dia 10 kuasa negatif berapa. Dia kena rujuk balik tingkatan 1. Okey, itu unit dia. Kemudian bagaimana mengukur dan merekod tekanan darah. Okey, ni senang, ada alat digital. Dulu Messi guna hok jenis pang tangan tu. Lepas tu ada meter naik, turun, lepas tu dia kena dengar pula dengan stetoskop, letak kat kita punya lengan. Mula-mula balut lengan, lepas tu letak stetoskop sini, dia dengar kat telinga, lepas tu dia tengok ada meter. Macam dalam gambar muka surat 41 buku teks, gambar rajah 3.4. Rujuk buku teks Okey, sphygmomanometer rajah 3.3. Mudah je lah, bila tekan je tubik lalu.
darah atas berapa, darah bawah sistolik berapa, diastolik berapa, dan tekanan nadi, bilangan nadi pun boleh tahu selalulah. Okey, jadi ini adalah salah satu alat yang boleh juga digunakan untuk mengukur bilangan nadi lah. Dia boleh baca juga nadi sini. Jadi tekanan darah diukur dengan mengambil dua ukuran. Ada dua ukuran. Nombor atas menunjukkan tekanan yang dikenakan pada dinding salur darah semasa otot jantung mengecut. Jantung ni bila dia mengepam, dia ada mengecut, mengembang, mengecut, mengembang. Okay, kecut, kembang tu. Jadi ada dua nilai. Apabila otot jantung kita mengecut, okay, mengembang bila dia longgar. Bila dia kecut maksudnya dia press, darah tu keluar daripada jantung. Itu dikira sebagai nombor atas. Nombor atas ni sistolik. Yang atas ni 120 ni. Okey. Kemudian tekanan ini disukat, tekanan yang disukat ini ialah tekanan sistolik. Ada T. T atas. Kena ingat tu sistolik. T atas. Okey. Kemudian nombor bawah menunjukkan tekanan yang dikenakan pada dinding salur darah apabila otot jantung berehat. Lepas dia pump, dia akan rest sekejap. Okay. Masa tu dia panggil nombor bawah dan nombor bawah ni dikenali sebagai diastolik. Okay, diastolik. Ada T juga. Tadi ada T juga. Beza dia, yang atas ni, sistolik ni atas. Diastolik ni bawah. Kau nak ingat biar mudah atas bawah? Sis dengan dia. Dan nombor atas ni, tekanan darah yang nilai di atas ni adalah sistolik, yang bawah ialah diastolik. Okay. Sis atas, dias bawah. Okay, kedua-dua tekanan ini dinyatakan dalam milimeter mercury. Unit dia mmHg kerana mercury digunakan dalam tolok tekanan pertama yang mengukur dengan tepat dan masih digunakan sebagai unit piawai pengukuran tekanan dalam perubatan. Kalau tengok gambar muka surat 41, buku teks, gambar rajah 3.4, dekat dinding atas tu ada nombor tu, dia macam termometer. Dalam tu dia ada mercury, macam termometer juga. Dalam termometer ada mercury dalam kan? Sama, dalam tu ada mercury. Sebab itu dia ambil milimeter mercury. Faham tak? Faham, okey. Dan pengukuran tekanan darah direkod sebagai sistolik per diastolik. Jadi kalau nombor sini kita sebut 120 per 80. Okey. Biasa kan tengok nombor ni tak? Bila pergi klinik doktor mesti cek dulu tekanan darah. Okey, sistolik per diastolik. Sistolik yang atas, diastolik yang bawah. Okey. So next, bacaan tekanan darah. Bacaan tekanan darah yang tinggi dan berlarutan menunjukkan bahawa anda mempunyai penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi. Okay, bacaan tekanan darah yang rendah dan berlarutan menunjukkan anda mungkin mengalami penyakit tekanan darah rendah. Okey, mari kita tengok carta kategori tekanan darah kita. Okey, jadi kalau siapa ada alat ni boleh cek, tapi sebelum cek tekanan darah, pastikan kita duduk bertenang dulu. Dah aci cek lepas kita buat kerja ataupun lepas kita bergok-gok banyak. Tak aci. Semolek-moleknya kita duduk dulu bertenang 5 minit atau 10 minit baru ambil tekanan darah. Okey? Sebab tu bila kita pergi klinik, doktor dah ambil lalu tekanan darah, dia suruh duduk dulu. Duduk tunggu baru ambil tekanan darah. Okey, sebab bila kita banyak bergerak tu mempengaruhi tekanan darah kita lah. Okey, kategori tekanan darah dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni. Ada 6 kategori. Okey, ni kena ingat. Okey, kategori pertama, kategori optimum. Optimum ni dia kurang daripada 120. Sistolik dia, atas tadi. Nombor atas kurang daripada 120. Okey, manakala diastolik dia kurang daripada 80. Okey, sistolik kurang daripada 120. Diastolik kurang daripada 80. Maksudnya dot lebih daripada 120, dot lebih daripada 80 lah atas bawah dia. 120 per 80 atau kurang. Okey, ini optimum. Kemudian normal. Ni optimum ni maksudnya yang terbaik lah. Paling baik lah. Okey, yang normal ni biasa, keadaan biasa. Biasanya nilainya 120 hingga 129 untuk sistolik. Manakala diastoliknya 80 hingga 84. Okey, dok sampai 85. Bila 85 dia masuk kategori berisiko, diastolik. Darah bawah 85 hingga 89 berisiko dah. 130 sistolik. 120 sampai 129 normal lagi. 130 dah berisiko. Okay, bila berisiko maksudnya risiko apa? Risiko mendapat penyakit tekanan darah
tinggi. Okey. Seterusnya kategori yang keempat ialah tekanan darah tinggi peringkat 1. Peringkat 1 nilai sistolik dia 140 hingga 159 dan diastolik dia 90 hingga 99. Okey, tekanan darah tinggi peringkat 2 160 sistolik hingga 179 dan diastolik dia 100 hingga 109. Dan tekanan darah tinggi peringkat 3 sistolik dia 180 ke atas. Okey, dan diastolik dia 110 dan ke atas. Okey, kena jaga-jagalah peringkat tinggi ni, peringkat tinggi peringkat 3 ni dia boleh sampai pecah. Salur darah tu boleh pecah. Kalau salur darah dekat otak pecah boleh menyebabkan stroke lah. Itu yang menyebabkan stroke. Okey. Jadi, ambil tekanan darah masing-masing dan kenal pasti anda berada pada kategori mana. Okey. Kalau kat sekolah boleh buat, boleh check, tapi dekat rumah ni kena ada alat tu ataupun kebetulan awak pergi klinik, awak rekod, doktor check tu awak catat sikit berapa awak punya tekanan darah. Okey, selesai untuk tekanan darah. Jadi untuk tekanan darah dalam modul ulas ada latihan. Jadi hari ni sebelum habis masa PDP, awak mesti dapat siapkan semua soalan yang berkait dengan tekanan darah. Okey, sekarang kita masuk kepada 3.4 iaitu indeks jisim badan. Okey, hak ni ada kira-kira sikit. Baik. Cikgu rasa semua orang tahu jisim badan dia. Berapa berat dia? Okey. Cuma istilah kita tak boleh pakai berat. Kita kena pakai istilah jisim badan. Jisim, bukan berat. Okey, sebab berat ni dipengaruhi oleh daya tarikan graviti. Sedangkan jisim diukur berdasarkan jumlah jirim yang terkandung dalam badan kita. Jadi untuk ukur BMI, kita kira jisim badan bahagi dengan ketinggian kuasa 2. Okey, jadi tugasan hari ni cikgu nak semua orang cari dia punya indeks jisim badan dan kita akan isi dalam borang nanti. Cikgu akan buat borang macam kita buat denyutan nadi baru ni. Setiap orang kena isi dalam tu jisim badan berapa, tinggi berapa, lepas tu dapat BMI berapa. Okey? Jadi indeks jisim badan atau dikenali sebagai BMI ialah ukuran jisim badan berbanding dengan ketinggian kita. BMI boleh dikira menggunakan rumus ni lah. Okay, jisim kilogram bahagi meter kuasa 2. Apa maksud meter kuasa 2? Tinggi kita. Tinggi dalam unit meter. Kalau kita tinggi 150 cm, kena tukar dulu kepada meter. Jadi 1.50 meter. Masuk dalam kurungan, kuasa 2 kan dia. Atas ni letak jisim badan kita. Jadi bahagikan bawah, kena selesai dulu kuasa 2. Kalau tinggi 1.5 tadi, 1.5 darab 1.5, selesai dulu bawah ni, kuasa 2 dia, baru ambil nilai jisim badan bahagi dengan nilai yang kita dah kuasakan 2 tu. Okey. Baik, kategori BMI. Okey, kalau kurang daripada 18.5, maksudnya ini adalah kategori kurang jisim badan. Dok sihat ni, kurang jisim badan. Okey, 18.5 hingga 24.9 adalah jisim badan unggul. Hak ni yang kita nak ni, unggul, ideal, bagus. Okey, keadaan yang bagus lah, sihat lah. Okey, dan 25.0 hingga 29.9 berlebihan jisim badan. Okey, berlebihan jisim badan tak obes lagi. Okey, berlebihan jisim badan baru gempal sikit lah. Obes ni 30 atau lebih. Maknanya obes ni gemuk lajak. Okey, obes. Dia ada dua berlebihan jisim badan dengan obes. Tak sama tu. Obes lagi teruk pada berlebihan jisim badan. Okey, kita menginterpretasi indeks jisim badan. Kajian menunjukkan bahawa jisim badan yang berlebihan boleh menyebabkan masalah kesihatan yang serius. Okey, tengok gambar ni, boleh nampak tak gambar bawah ni, color-color ni. Okey. Ikut kategori tadilah, kurang daripada 18.5 kurang jisim badan. 18.5 hingga 24.9 normal. Yang ni dah overweight. Overweight ni terlebih jisim badan, lepas tu obese, lepas tu 35 ke atas, obese 30 hingga 34.9, lepas tu 34.9 hingga 35 hingga 3 ke atas, maksudnya lebih daripada 35, ini adalah extremely obese. Obese tahap tinggi lah.
Okey, keadaan ini akan meningkatkan risiko penyakit, iaitu seperti serangan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, diabetes mellitus. Diabetes mellitus ni kencing manis dan juga komplikasi sendi dan tulang. Bila terlampau berat badan kita tak dapat menampung, jadi sakit tulang, sakit sendi, sakit lutut, sakitlah pergelangan kaki, Dan kurang jisim badan juga boleh meningkatkan risiko seseorang mendapat masalah kesihatan. Bukan gemuk saja ada masalah kesihatan, kurang jisim badan pun ada masalah kesihatan. Siapa kata gemuk saja ada sakit jantung? Kurang jisim badan pun boleh menyebabkan penyakit jantung. Penurunan daya tahan badan melawan penyakit. Imuniti badan dia akan menjadi kurang, dia akan nampak keletihan, letih, seumur anemia. Anemia ni kurang darah sebab tak cukup zat dan juga kemurungan. Namun begitu, mencapai dan mengekalkan jisim badan unggul melalui pemakanan yang sihat dan aktiviti fizikal yang konsisten dapat membantu mencegah penyakit-penyakit ini. Jadi kita kena pandai kontrol, nak tahu macam mana badan kita tu, kena tahu dulu indeks jisim badan dan barulah kita boleh kontrol. Kalau terkurang, kita boleh tambahkan jisim badan kita. Bagaimana cara nak menambah jisim badan? Yang pertama, kita amalkan pemakanan yang sihat berpandukan piramid makanan Malaysia dan pinggan sihat Malaysia. Siapa tahu pinggan sihat Malaysia tu apa? Piramid ni tahu dah, tingkatan 2 dulu belajar. Bawah sekali karbohidrat, lepas tu sayur, buah-buahan, atas ni protein, atas sekali lemak. Itu piramid makanan. Siapa tahu pinggan sihat Malaysia? Apa dia pinggan sihat Malaysia? Tahu tak? Makan separuh. Bukan. Makan separuh. Bukan makan separuh. Ni tulis dah bawah ni. Benda apa ni? Suku separuh. Ya, bukan suku separuh. Suku separuh. Apa yang suku-suku? Apa yang separuh? Suku ialah protein. Suku ialah nasi, karbohidrat. Dan separuh pinggan ialah sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Ingat konsep pinggan sihat Malaysia ialah suku separuh, suku protein, suku karbohidrat, separuh sayur-sayuran atau buah-buahan. Okey, jelas Itu adalah konsep pinggan sihat Malaysia. Kemudian kita makan ikut waktu yang tetap. Waktu yang tetap ni maksudnya makan mesti ada makan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Makan malam ramai orang silap. Makan malam ialah makan sebelum malam, bukan makan pada waktu malam. Makan malam paling lewat pukul 7. Waktu kita berbuka tu paling lewat. Lepas pada pukul 8 tak sesuai dah makan malam, dia akan jadi makan yang mengganggu sistem pencernaan lah. Bila kita makan lebih daripada waktu pukul 8 tu akan menyebabkan badan kita, sebab masa pukul 8 ke atas tu badan kita dah nak berehat, sel-sel badan pun dah slow dah. Jadi waktu untuk tidur. Jadi badan kita akan terbeban dengan makanan yang banyak. Kalau baru masuk pukul 10 ke pukul 12 ke baru masuk makan tu, badan kita akan bekerja keras. Patutnya dia rehat masa tu. Macam meseng dekat kilang kok. Ada waktu meseng kena stop, berhenti. Kalau jalan seumur, dia akan jeng lama-lama. Ambil snack yang padat dengan nutrien bagi menambah kalori. Ini untuk tambah jisim badan ni. Ambil snack yang padat dengan nutrien. Apa snack yang padat? Snack yang padat bukannya makan jajan yang beli tu. Makan wafer ke. Snack yang sihat adalah buah-buahan dan juga biji red. Snack yang sihat cikgu ulang, buah-buahan, sayur-sayuran dan juga biji red. Biji red ni macam ke kacang. Itu snack yang sihat. Contoh kacang dia yang sihat. Kacang dia? Badam. Gaju. Gajus, badam, walnut, hazelnut. Itu yang Cap bagus tangan lah. tu. Boleh juga kacang nganying, cap tangan. Tapi kacang tanah dia banyak sikit kalori. Kacang tanah tu dia banyak sikit lemak dan juga kalori. Kemudian kita makan makanan yang berkhasiat lebih daripada biasa. Ni kalau nak tambah jisim badan lah, kalau kita terlampau kurus. Nak tambah jisim badan, kita kena makan makanan yang berkhasiat lebih daripada keadaan biasa. Dah tahu cara nak meningkatkan jisim badan, kena tahu pula cara nak menurunkan jisim badan. Bagaimana caranya? Yang pertama, tetapkan sasaran realistik seperti menurunkan 0.5 kilogram dalam seminggu. Maksudnya kalau biasa kita makan sepinggan, kita naik berapa kilo?
Okay, katalah makan sepinggang 3 kali sehari, kita akan naik 1 kilo. Jadi untuk dapatkan setengah kilo kurang, kita kena kurangkan separuh lah setiap hidangan kita tu. Biasa makan sepenuh pinggan, kita kurangkan jadi separuh. Tapi yang paling baik ialah suku-suku separuh tadi tu. Okey. Kemudian pantau dan rekod jisim badan anda seminggu sekali. Tak perlu rekod tiap-tiap hari, awak jadi kemaruk lagi. Seminggu sekali. Gunakan penimbang yang sama. Jangan tukar-tukar penimbang. Jadi bacaan lain-lain. Okey, kemudian makan makanan sihat secara sederhana berdasarkan piramid makanan Malaysia dan pinggan sihat Malaysia. Dan buat beberapa perubahan dalam cara pemakanan anda seperti cara mengubah cara penyediaan makanan. Kalau biasa awak tumis semua, mungkin awak boleh panggang. Okay, biasa awak guna minyak masak, minyak kelapa tu, mungkin boleh tukar dengan minyak zaitun. Okay, minyak yang lebih sihat. Okay. Okey, lagi cara mengurangkan jisim badan, kurang atau elakkan makanan yang tinggi kandungan gula atau lemak. Gula atau lemak ni, gula antaranya adalah antara musuh besar dalam kebanyakan penyakit lah, sama ada kanser, hatta penyakit seperti COVID-19 pun. Cikgu dimaklumkan oleh orang yang positif, ada kenalan cikgu yang positif, dia kata doktor sarankan masa dalam tempoh dia dapat rawatan ni dia positif, dia duduk dalam isolasi, dan dia kata doktor cadangkan supaya jangan ambil gula, sebab bila gula banyak dalam badan, virus tu lagi aktif. Okey, kemudian lakukan senaman sederhana seperti berjalan laju, naik basikal, berenang sekurang-kurangnya 30 minit 3 hari seminggu. 30 minit 3 hari seminggu. Maksudnya 3 kali seminggu. Okey? Dan dapatkan sokongan daripada orang yang rapat. Dapatkan nasihat. Okey, tanya dia, makanan ni sesuai tak? Ataupun biasanya kita kalau nak bersenam ni kita perlukan rakan-rakan lah. Kalau buat seorang macam tak jadi. Buat sekali esok tak buat dah. Okey. Okey, jadi habislah sumber asa. Kalau bersenam ramai-ramai lagi best kan? Seronok kan? Jogging ramai-ramai. Okey, tapi sekarang tak boleh lah. Mungkin boleh jogging virtual. Jogging virtual ni guna? Jogging maya. Jogging setepak je tapi tengok muka kawan-kawan dalam video call ke. Okey.